berkenaan dengan sinaran radioaktif. Jadi kita tengok pada sinaran yang pertama iaitu zarah alfa. Okey, jadi zarah alfa ini kadang-kadang kita juga boleh tulis sebagai alfa. Okey, zarah alfa dia ada simbol yang sendiri iaitu helium. Okey, dia bersamaan dengan zarah helium. Okey, atom helium. Jadi, bagaimana dengan cas dia? Okey, helium ini kalau kita tengok dia punya nukleus sahaja dia mempunyai cas positif lah sebab dia hanya ada proton pada dia punya nukleus dia. Sebab yang ini merujuk kepada nukleus bagi helium. Okey, seterusnya adalah bagaimana medan magnet boleh mempengaruhi kita punya zarah alfa. Okey, bagaimana dia boleh mempengaruhi? Kita ambil contoh dia punya zarah alfa ini dia bergerak straight je. Okey, dia bergerak lurus ke arah medan magnet ini. Jadi apa yang akan berlaku adalah kalau kita tengok pada keratan rentas kertas ini, kalau kita tengok pada keratan ini dia akan kelihatan seperti berikut. Okey, jadi ini adalah kertas tersebut. Jadi medan magnet masuk ke dalam kertas. Okey, medan magnet ke sini, cikgu guna warna lain. Medan magnet cikgu guna warna oranye. Okey, medan magnet ke situ. Jadi kita akan dapat lebih kurang macam ni. Kita akan dapat yang medan ini dia punya medan seperti berikut masuk ke dalam kertas iaitu daripada utara kepada selatan. Jadi apa yang berlaku adalah zarah alfa ini dia akan terpesong seperti berikut. Dia akan terpesong naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. Ini bukan ke kanan. Dia adalah naik ke atas. Jadi kalau kita tengok daripada pandangan sini, pandangan ini dia akan masuk dan dia akan terpesong ke sebelah kanan. Okey, dia akan terpesong ke sebelah kanan. Jadi sebenarnya dia naik ke atas ni. Dia naik ke atas kalau kita tengok daripada pandangan yang kita tengok sekarang ini. Okey, sebab dia akan terpesong macam ini. Okey, jadi seterusnya bagaimana pula medan elektrik boleh mempengaruhi kita punya zarah alfa? Okey, jadi medan elektrik ini kalau kita tengok zarah alfa dia bercas positif. Jadi cas positif dia akan ditarik kepada plat negatif. Jadi bila kita masuk ada zarah alfa yang masuk maka dia akan terpesong kepada plat negatif. Okey, dia akan terpesong pada plat negatif. Okey, dan dia akan terpesong jauh. Okey, dia akan terpesong jauh berbanding dengan kita punya zarah-zarah yang lain. Kita akan tengok kenapa, sebab zarah alfa ini dia mempunyai jisim yang tinggi, jadi dia akan terpesong lebih jauh lah, momentum dia tinggi. Okey, jadi seterusnya kita tengok pada kuasa penembusan. Macam mana zarah alfa ini, adakah dia boleh tembus kulit kita, dia boleh tembus dinding ke dan sebagainya. Jadi zarah alfa ini kuasa penembusan dia sangat rendah. Sangat rendah. Dan dia hanya boleh menembusi beberapa sentimeter saja dekat udara. Jadi untuk kita halang zarah alfa ini, kita boleh halang dengan cara kita gunakan kertas. Kita gunakan kertas ataupun kita boleh je gunakan kulit. Okey, kulit kita pun boleh menghalang zarah alfa. Jadi zarah alfa ni dia tak boleh nak bergerak jauh. Bagaimana pula yang dengan kuasa pengayonan? Kuasa pengayonan ni, kuasa pengayonan dia tinggi. Jadi apa yang kita maksudkan dengan kuasa pengayonan? Kuasa pengayonan ni kita boleh andaikan macam ni. Contoh kita ada zarah alfa, dia kena pada satu nukleus, pada satu atom. Okey, atom ini dia ada dia punya nukleus dan juga dia ada dia punya elektron. Okey, elektron yang mengelilingi zarah tersebut. Jadi kuasa pengayonan ini, pengayonan maksudnya bila zarah ini kena pada atom kita, maka elektron ini dia terbebas. Jadi bila elektron dia terbebas keluar, ini bermaksud atom ini dia diionkan. Dia diionkan. Okey. Jadi kuasa pengayonan ini maksudnya berapa kekuatan dia untuk dia tarik keluar zarah elektron daripada atom tersebut. Jadi untuk zarah alfa, kuasa pengayonan dia adalah tinggi. Maksudnya dia mudah untuk dia tarik keluar zarah daripada elektron daripada atom-atom kita ini. Okey, jadi ini secara ringkas berkenaan dengan zarah alfa. Untuk video yang akan datang kita akan tengok berkenaan dengan zarah beta. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe. Kalau ada apa-apa soalan, tolong komen di bawah.